Okey, ini sesuatu yang menarik. Ah, kan itu hari Azmin Ali, Menteri Kanan, telah cuba membawa kes ke Mahkamah Tinggi untuk menolak membatalkan saman yang difailkan oleh 10 pengundi gombak terhadapnya atas tujuan menipu dan melanggar tugas fidusiari sebagai ahli parlimen kawasan parlimen tersebut. Okey, cerita dia. Jadi cerita dia, Azmin Ali menggunakan cubaan untuk menggunakan mahkamah untuk menolak apa membatalkan saman cerita dia. Akhirnya Mahkamah Tinggi menolak permohonan Azmin Ali, itu cerita dia. Dan ini adalah satu satu perkembangan yang menarik sebab cerita dia macam ni. Selepas ini Azmin Ali mungkin akan bawa, kemungkinan besar akan bawa kes ini ke Mahkamah Rayuan dan cuba untuk memperkukuhkan memperkukuhkan hujah dia untuk supaya mendapat rayuan dan supaya Mahkamah Rayuan membatalkan dan menolak juga permohonan menolak atau membatalkan saman yang difailkan oleh 10 pengundi gombak terhadapnya. So kalaulah perkara ini sampai ke Mahkamah Persekutuan, maknanya bila Mahkamah Persekutuan menetapkan bahawa pengundi boleh memfailkan saman, malah me, apa, meng, apa, menjadikan mana-mana ahli parlimen yang atau ahli parlimen atau ahli Dewan Undangan Negeri yang terlibat boleh digantung atau dibatalkan dia punya kerusi berdasarkan undi. Ini sesuatu yang bagus. Sebenarnya cerita dia macam ni. Saya lebih kepada bila seseorang itu melompat parti, kan, kita tak payah gunakan kuasa dari segi parlimen atau sebagainya. Sepatutnya mengikut undang-undang sebab dia bertanding, seseorang ahli parlimen atau adun itu bertanding biasanya atas tiket parti. Okey, dia akan ada satu surat dipanggil surat surat perwakilan dipanggil lah untuk dia mewakilkan jadi calon, cerita dia kan. Jadi tauliah kan tu cerita dia. Watikah, istilah dia watikah, baru saya ingat. Istilah watikah daripada parti untuk setiap ahli, setiap calon menjadi calon pilihan raya. Okey, tapi kalau dia tu adalah calon bebas, itu lain cerita dia. Sekarang ni dia duduk atas nama parti. Tiba-tiba dia melompat parti. Tak kisahlah mana-mana parti pun. Tak kisahlah daripada parti Amanah ke, lompat ke PAS melompat ke Amanah ke, BN ke UMNO ke, pergi lompat kepada Bersatu melompat ke UMNO ke. Tak kisah di mana-mana sekalipun cerita dia, sebenarnya terbatal. Kalau ikutkan terbatal sebab dia punya watikah atas parti, bukan atas nama dia, bukan atas peribadi dia, cerita dia, atas nama peribadi dia. Dia atas parti. Jadi sebenarnya kalau ikutkan terbatal. Tapi di Malaysia macam-macam mereka buat pusing sebagainya memang jadi macam ni. So, kini menjadi presiden lah sebenarnya, presiden untuk kes-kes akan datang. Sebab kita perlu menyekat katak politik ni sebenarnya. Katak politik ni kita perlu bunuh awal cerita dia. Sebab ia menyusahkan negara kita. Ia bukan saja menyusahkan negara kita dari segi itu, tapi banyak segi cerita dia. Kan? Sebab dia menghilangkan demokrasi itu sendiri. Alasan yang diberi oleh katak-katak ni berkatanya ianya tindakan mereka itu tidak bercanggah dengan apa ni uh, hak asasi mereka untuk bebas berpersatuan yang dijamin di bawah Perlembagaan Persatuan. Itu alasan yang diorang selalu bawa. Betul, bebas bersatuan, tetapi ingat dia dapat kedudukan itu dengan watikah satu-satu parti. Jadi kalau dia melompat mana-mana parti, dia kena tinggalkan that kerusi tu, cerita dia. Atau kalau dia tak puas hati juga, bertanding baru, cerita dia. Maknanya, the best way, mana-mana lompat saja. Okey, ini cerita dia sebenarnya macam ni. The best way sebenarnya ialah mana-mana ahli parlimen atau adun yang melompat, maknanya kerusi itu secara automatik dibatal dan dibuat undi baru balik. Itu the best way sebenarnya. Ah. Maknanya kena ada buat satu perubahan dalam dalam undang-undang, dalam perlembagaan mengatakan bahawa jika seseorang ahli parlimen atau adun itu melompat parti, menjadi katak pergi melompat mana-mana arah pun cerita dia,
Sama ada selepas itu dia dilanggar oleh kereta api ke, langgar oleh kereta ke, itu cerita lain. Tapi bila dia melompat saja secara automatik kerusi itu kosong. Kan kita mahu satu sistem di mana mana-mana orang yang melompat itu ialah kerusi itu mesti kosong selepas itu, kan. Barulah benda itu menjadi seperti mana yang sepatutnya, cerita dia. Jadi dalam kes Azmin Ali ini, cerita dia, memang Mahkamah Tinggi telah menolak permohonan dia, untuk membatalkan saman yang difailkan oleh 10 pengundi Gombak tu. Kes judisiari. Kes judisiari ni memang penting sebenarnya, kan. Sebab apa? Kes judisiari ni kalau kita tengok dari satu segi, ia adalah satu pengkhianatan sebenarnya. Dia melanggar judisiari, maknanya tugas-tugas yang telah ditetapkan atas jawatan dia, atas kedudukan yang dia dapat daripada parti yang dia dapat tu, tiba-tiba dia melanggarkannya. Ini something yang bermasalah. So that's why saya bersetuju, kan, bahawa jika perlembagaan mengatakan bahawa mana-mana adun ahli Dewan Undangan Negeri atau ahli parlimen yang melompat parti, di mana dia melompat dalam keadaan dia mendapat kedudukan itu dengan watikah mana-mana parti, mana kerusi itu kosong. Melainkan adun atau ahli parlimen tersebut mendapat kedudukan itu berdasarkan berdasarkan undi bebas. Dia sebagai calon bebas. Dan itu cerita lain. Cuma terma-terma itulah dia kena dibetulkan dalam perlembagaan dan banyak. Jadi melibatkan proses yang berpanjangan jugalah dari satu segi. Kita tengok dari segi proses nak mengubah tu bawa usul dalam parlimen dan sebagainya untuk diundi sebagainya. Yes, take time juga cerita dia. So apa-apa pun kita kena cuba. Tapi kalau kes ini sampai ke Mahkamah Rayuan dan terus akhirnya kepada Mahkamah Persekutuan, dan di mana semua proses itu lebih kepada pengundi, menang kepada pengundi, maknanya ia menjadi satu presiden untuk akan datang. Kes-kes akan datang. So, syabas kepada mahkamah kerana telah berjaya, dan syabas juga kepada para pengundi yang telah membawa kes ini ke mahkamah. Saya ucapkan terima kasih, dan juga sebagai rakyat Malaysia, saya anggap ianya satu perkara yang bagus sebenarnya. Okey, kepada semua yang menengok YouTube ni, harap subscribe channel ni. Channel Cipan Tapi Tenok. Sekian, terima kasih.